الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan hadirin sidang jemaah, para muslimin yang dirahmati lagi kasih Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan tengah hari di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, kita dapat berhimpun, dapat berada, bertemu mata di dalam Masjid Al-Irsyad ini, rumah Allah ini. Mudah-mudahan adanya keberkatan, adanya kebaikan, manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ini Jumaat pertama di dalam kalender ataupun di tahun yang baru 1444 Hijrah. Kita berada 7 Muharram 144, dan kebetulannya tuan-tuan, atas perancangan Allah, juga merupakan Jumaat pertama bagi Ogos 2022. Dan mungkin kita dah mendengar ataupun di tempat-tempat kita ataupun di mana sahaja kita berada pada ketika ini, semua orang, para tokoh kita, ustaz-ustaz kita, dalam media sosial, dalam televisi dan seumpamanya, membicarakan tentang soal berhijrah ataupun ma'al hijrah, ataupun sebut tentang, kalau bahasa Melayu kita sebut tuan-tuan, ialah perubahan. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kena beliau masuk tentang soal tahun baru, kita nak sembang, kita nak cerita tentang soal perubahan? Kerana biasanya tahun baru ini satu benda yang menandakan kepada bertambahnya umur kita, bertambahnya usia kita, dan juga bertambahnya soal kematangan kita. Orang sebut apa? Mature. Kan? Tetapi ramai pada kita yang kita hanya berazam, kita hanya ada keinginan, ada kemahuan, bercita-cita untuk melakukan perubahan ataupun nak buat sesuatu benda itu, hanya sifat dia tuan-tuan ialah keduniaan. Maksudnya macam mana? Kalau masuk tahun baru ni, biasanya dia nak jadi lebih baik. Betul? Salah ke betul? Betul. Mungkin dia nak kontrol sikit makan minum dia. Betul. Mungkin dia nak tambah sikit, mungkin saving dia ke, pendapatan dia, aset dia ke. Betul lah ke? Betul. Cumanya kita tidak meletakkan setiap kita punya target kita itu ialah lebih jauh daripada apa yang kita nak buat itu, ialah campur dengan tuan-tuan nilainya ialah apa dia, value tentang akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, yang bezanya apabila kita sebut tentang soal apa yang kita nak buat pada tahun baru, tuan-tuan, ialah apa yang sedang kita lalui sekarang, iaitu tentang soal yang kita ialah ma'al hijrah. Bila masuk kepada 1 Muharram, bila masuk kepada tahun baru hijrah, kita bukan nak berbicara tentang soal nombor, kita bukan nak berbicara tentang soal value, tuan-tuan. Sebelum ini 1443, sekarang dah 144. Sepatutnya tuan-tuan ialah kita nak melihat ialah apabila masuk tahun baru, apa yang kita nak kena buat supaya apa? Supaya bila bertambah yang kita sebutkan tadi, bila bertambahnya umur, bila bertambahnya usia, bila bertambahnya kematangan kita, maka selaras dengan itu seharusnya bertambahnya soal amal kita. Serius kita kepada untuk kita tambah baik soal apa? Ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita nak supaya apa? Supaya apa yang kita dah buat ini menjadi lebih baik sesuai dengan rezeki, dengan peluang yang Allah berikan, sesuai dengan tahun baru. Maka hadis 9 kalau boleh untuk saya bawa kepada kesempatan kita pada tengah hari ini ialah dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-72. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama dengan yang lain. Dan orang-orang yang beriman yang belum hijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Hadirin tuan-tuan yang dikasihi lagi rahmati Allah, ayat ini memberikan satu pencerahan dan juga penegasan kepada kita tentang seorang yang nama dia Muslim, seorang yang nama dia hamba Allah, seorang yang Allah berikan kesempatan untuk dia hidup di atas muka bumi Allah yang nama dia Muslim. Apa kerja buat ataupun apa kita punya target kita tuan-tuan? Ialah pertamanya Allah sebut innal ladzina amanu. Kita ini tuan-tuan kena jadi orang yang beriman. Nak cek tuan-tuan, diri kita ni orang beriman ke tidak? Maka antara yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tuan, nak cerita tentang ciri-ciri orang beriman, antara kalau kita nak sebut dia, kita punya nisbah kita dengan masjid, hubungan kita dengan nama Allah. Dan ini satu benda yang kita kena jadikan sebagai satu kemestian dan juga kelaziman ketika mana kita nak melakukan apa-apa perubahan. Kita nak memohon pertolongan daripada Allah, kita nak supaya kita ada bantuan daripada Allah, kita nak supaya kemudahan sekali urusan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitum rajula ya'talu masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat lelaki yang datang yang berulang-alik ke rumah Allah, maka persaksilah kepada dia itu merupakan dia tak ada keimanan kepada Allah. Orang tu orang beriman. Maka tuan-tuan, kita nak tunjukkan, kita nak buktikan. Hari ini tuan semua orang nak tengok dalil, orang nak tengok hujah, orang nak tengok proof. Apa dia? Apa buktikan kamu ni macam ni. Apa yang buktikan kamu layak untuk masuk syurga Allah? Ialah aku buktikan ialah dengan apa aku jadi orang masjid. Aku buktikan aku ni orang datang masjid. Maka inilah di antara orang yang beriman. Banyaklah tuan-tuan nak cerita orang beriman. Baik. Tuan-tuan, Allah sebut kepada kita innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman. Orang yang Muslim dia kena ada package yang pertama orang beriman. So kena nampak letak target kita tuan-tuan, aku masuk tahun baru ini, Allah bagi tambah umur ni, nak buat apa? Nak letakkan ialah apa perkara mestikan kena jadikan aku ini orang beriman. Orang yang ingat Allah, orang yang ingat takut Allah, orang yang takut kepada dosa, orang yang nak gairah kepada pahala Allah. Apa dia ciri yang kedua tuan-tuan ialah wahajaru, mereka yang berhijrah, mereka yang melakukan perubahan. Sebab tu tuan-tuan, kita alhamdulillah boleh datang rumah Allah, boleh baca Quran, boleh buat itu ini dan macam-macam, segala macam 1001 ibadah yang kita buat, amalan-amalan sunat tuan-tuan tak terkira. Tapi tuan-tuan, kalau kita buat apa yang ada pada hari ini, ialah benda ini yang kita buat 10 tahun dulu, benda ini dah menjadi kebiasaan, benda ini dah menjadi satu rutin. Tuan-tuan, wahajaru, berhijrahlah, berubah. Untuk saya juga, jangan duk rasa selesa, cukuplah ustaz, saya ni tak baca Quran sangat pun, tapi saya suka dengar orang baca Quran. Salah ke? Tak salah. Takkanlah Allah bagikan nikmat pendengaran, Allah bagi mata untuk melihat, kita hanya mampu mendengar, tak boleh ke kita untuk membaca? Ustaz saya sedekah, ustaz, tapi saya sedekah dalam bentuk senyuman. Kan disebutkan iza tabassama wajhi akhika sadaqah. Saya ambil tu lah ustaz, saya bila saya sedekah, saya senyum kat kawan saya, maka itu dah kira sedekah.
Perubahan apa kita nak buat tuan-tuan? Ialah perubahan tu tak semestinya benda yang besar. Tak mesti benda tu beban, tak mesti benda tu berat. Benda tu ialah benda yang kita selesa, tapi benda ni kita tak pernah buat. Kita jarang buat dan kita rasa selesa dan kita suka buat, dan benda tu beringan, mudah. Kita selalu berasa boleh buat, boleh konsisten buat. Maka teruskan tuan-tuan. Sebelum ni tuan-tuan, kalau buat sembahyang sunat, kita hanya buat sembahyang fardu je. Salah ke tak salah, dan memang itu kewajipan kita. Wahajaru, berhijrah lah, tambahlah sikit amalan-amalan sunat kita. Kenapa nak package kita orang beriman mesti wahajaru berhijrah? Tuan-tuan kan? Wajahadu bi amwalihi wa anfusihim fi sabilillah. Dan juga kita apa? Kenapa wajahadu berjihad? Apa berjihad tuan-tuan? Bersungguh-sungguh. Bersungguh menuntut kepada pengorbanan, bersungguh menuntut kepada kemahuan, bersungguh memperuntukkan kepada kita berkorban apa sahaja. Apa dia tuan-tuan? Ialah wa bi amwalihim, dengan harta benda kita. Orang tak boleh nak berubah tuan-tuan kalau tak ada duit. Tuan-tuan, kalau nak pergi haji umrah tuan-tuan, saya ni nak pergi umrah, nak pergi haji, tapi duit saving pun tak ada tuan-tuan. Boleh lah? Pakai tak boleh lah. Ni tuan-tuan yang duduk di sini bukannya semua yang duduk dekat masjid. Ada yang duduk mungkin 500 meter, 1 kilometer, 200 kilometer daripada rumah. Tuan-tuan datang rumah Allah pagi ni, tengah ni semua dalam kaki kereta. Ada yang naik basikal, ada yang naik motor, ada yang naik kereta tuan-tuan. Motor kita tu bergerak pakai air ke tak? Pakai minyak. Nak beli minyak pakai apa tuan-tuan? Pakai duit. Nak ada duit, nak kenapa? Mesti kena ada usaha, mesti ada kerja yang kita buat. Kereta lagi tak usah kira lah. Maka nak perubahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mesti kena ada apa? Ada duit. Tak banyak pun sikit. Tuan-tuan, nak sedekah macam mana kalau tak ada duit? Maka perubahan itu memerlukan kepada apa? RM1. Sebab tu orang kata, apalah nak kira sangat bab RM1, jangan. Orang kata apa? Duit ialah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Hadirin yang jelas majlis sekalian, tuan-tuan, kita ambil contoh mudah tuan-tuan kan. Seronok tak ada duit banyak, seronok. Contoh tuan-tuan, kita ambil contoh yang agak contemporary lah. Kan tuan-tuan, kutipan filem Mat Kilap, mungkin tak boleh punya hashtag dia, Kebangkitan Pahlawan. Tuan-tuan, hampir 1 juta. Satu benda yang sebuah box office yang tak pernah dicatatkan dalam mana-mana filem yang ditayangkan dalam negara kita, baik cerita itu daripada luar ataupun dalam negara kita tuan-tuan. Satu benda yang orang kata betul, penerbit saya pun lupa dah, Allahu Akbar nama dia. Satu benda yang anjakan paradigma. Anjakan paradigma agak bahasa moden lah. Maksud betul adalah perubahan yang dibuat biasanya. Duit yang ada untung besar biasanya diagihkan kepada kru dan juga produksi dan juga mereka yang terlibat, mungkin dari segi bonus, mungkin dari segi soal imbuhan tertentu. Perubahan yang dibuat dengan duit yang ada tuan-tuan, apa dia? Ialah disebutkan dia akan bawa semua kru dia, pelakon dia pergi mana tuan-tuan? Pergi menunaikan umrah. Tuan-tuan, ini tuan-tuan, duit banyak, nak buat apa? Antaranya buat kru, di samping adalah imbuhan-imbuhannya ialah rezeki tuan-tuan kan. Bawa produksinya, pelakon tuan-tuan, penerbit semua menunaikan umrah. Ni tuan-tuan, wajah hadu bi amwalihim. Kalau tak ada duit tak boleh tuan-tuan. Dah kalau kata letaklah 10,000 seorang. Kalau kata kru tuan-tuan 50 orang, 4,5 juta. Tak ada duit tak boleh. Maknanya bila ada duit, alhamdulillah. Sebab tu kita mencari nafkah, kita mencari rezeki bukan semata-mata aku bekerja kerana apa? Aku nak hidup, aku nak makan minum. Aku mencari duit bukan sebab nak cari kerana untuk anak isteri, tak. Kenapa? Aku nak buat benda baik, nak dekat fi sabilillah, untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan ialah apa? Wajahadu wa bi amwalihi wa anfusihim, dengan jiwa kita, benar hati kita tuan-tuan. Sebab tu orang nak melakukan perubahan apa pun tuan-tuan, kita jangan rasa selesa dengan apa yang kita ada. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis pertama, dalam hadis 40, Nabi mulakan istilah tentang soal niat. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan ini berhubungan dengan niat. Jangan memperlekehkan dengan kau ni niat nak buat benda baik pada dulu lagi. Sebab apa? Daripada niatlah bermula dengan niatlah akhir tuan, Allah menggerakkan hati kita
memberikan kemampuan kudrat kepada kita untuk kita datang ke rumah Allah, untuk buat kita kebaikan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak niat untuk datang Jumaat pada hari ini, tuan-tuan tak datang pun. Ada orang tuan-tuan, dia ada kemampuan, dia muda lagi pada kita, dia sihat lagi pada kita tuan-tuan, rumah dia dekat daripada rumah Allah, rumah dia lagi dekat pada rumah kita. Tapi kalau dia tidak mahu meletakkan diri dia dengan Allah, tuan-tuan, datang tak datang. Kan? Baik tuan-tuan, tuan-tuan, bab tu. Baik. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Kita sebutkan tadi, kita ni kena jadi orang beriman untuk perubahan, untuk berhijrah. Beriman macam mana? Kita boleh pakai, orang kata apa, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kita boleh ukur sejauh mana kita nak buat, tuan-tuan, ikut kemampuan kita. Yang kedua, kita kena jadi orang yang berhijrah, orang yang sentiasa melakukan perubahan. Walaupun perubahan itu dia sikit, tapi perubahan itu mesti ikut landasan agama. Yang ketiga, tentang wajah hadis di amwali wa anfusihim, kita bersungguh-sungguh, kita berkorban jiwa raga kita untuk apa? Untuk kita, harta benda kita, ada sedikit rezeki, ada sedikit pendapatan, untuk apa? Untuk kita infak fi sabilillah. Ni jiwa kita ni tuan-tuan. Kalau tak kerana sabar, kalau tak kerana kita ada sifat mudah tuan-tuan, kita nak jauhi benda-benda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh kita buat perubahan. Orang yang sakit hati itu sebab apa? Sebab dia melihat kekayaan orang, maka dia akan ada sifat mazmumah, apa dia hasad dengki. Dan antara faktor untuk kita berhijrah ni juga ialah Allah sebut ialah wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, iaitu ialah pada dan orang Ansar yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu. Maknanya orang yang muhajirin daripada Mekah sampai ke Madinah, orang Madinah dipanggil Ansar. Kalau tidak ada faktor kepada kawan, tak ada faktor kepada partner, tak ada faktor yang nama dia sahabat tuan-tuan, kita mungkin tidak akan ada kekuatan. Tuan-tuan, orang muhajirin berhijrah ke Madinah tuan-tuan, selai sepinggang. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, ketika mana dia belum lagi masuk Islam, ketika mana dia berada di Mekah, dia cukup orang kaya. Tapi ketika mana nak beribadah sama-sama Nabi, dia disekap oleh kaum kafir musyrikin. Kamu kata, kamu dulu ketika mana kamu ada dalam musyrikin, kamu sebagai seorang kafir, kami angkat kamu ada kedudukan, kamu ada kuasa, kamu ada wang ringgit dan sebagainya. Tapi ketika mana kamu nak berhijrah, kamu nak bawa semua kan? Kami tak akan benarkan sama sekali kata kafir musyrikin. Kalau begitu tak apa, aku tinggalkan segalanya, izinkan aku untuk aku berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Akhirnya tuan sekalian, bila sampai ke bumi Ansar, sampai ke Madinah Al-Munawwarah, orang Ansar tahu apa? Yang mana ada isteri, dia akan ceraikan dan akan berkahwin, akan diberikan kepada sahabat dia yang muhajirin untuk berkahwin. Yang mana ada harta wang ringgit tentu sebagainya, kekayaan sebagainya, rumah kediaman akan diberikan. Ini tuan-tuan, faktor untuk kita berubah ialah kita kena mencari sahabat-sahabat yang baik tuan-tuan, rakan-rakan kita yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya nak berbalik kepada soal kita dengan rumah Allah. Tuan-tuan, kita datang rumah Allah bukan semata-mata untuk kita mendengar kuliah pengajian. Kita hadir untuk kita mengaji ilmu, bukan semata-mata kita baca Quran, bukan semata-mata untuk kita iktikaf. Tak, tuan-tuan, kerana kita nak bertemu, kita nak cari orang yang boleh, kita nak suasana orang yang boleh mencetus kepada untuk kita buat kebaikan. Hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah, kita nak jaga diri kita ni supaya sentiasa buat kebaikan. Kita nak bersama dengan kelompok orang yang selalu dekat diri kepada Allah. Kat mana yang paling mudah nak jumpa tuan-tuan? Nak jumpa dekat kelab malam ke pakai takra? Nak jumpa kat tempat dekat wallahu alam. Tapi yang confirm tuan-tuan, orang yang datang ke rumah Allah ni semua orang baik. Jadi nak jadikan kita ni orang baik, nak cari rakan, nak cari sahabat, nak bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, mestilah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sebut kan, apa kata tuan-tuan, apa kata apa, warajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan di sisi Allah. Antara tentu 7 golongan ini disebutkan ialah warajulun
qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki yang hati dia terbaut, jatuh cinta kepada atas rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tentang signifikan kenapa Nabi sampai ke Quba. On the way nak sampai kat Madinah, dekat dah dengan Madinah, tak jauh mana pun. Nabi sampai kat Madinah, Nabi bina masjid. Nabi sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah ataupun nama dulu asalnya Al-Yasid, Nabi bina masjid. Kenapa? Inilah tempat perpaduan, inilah tempat bermesyuarat, inilah tempat bertemu, inilah tempat berekonomi, inilah segala-galanya. Nak mencari keredaan Allah lagi-lagi lah. Hadirin yang sekalian, saya nak simpulkan tuan-tuan tentang peristiwa hijrah ini, ataupun apa yang kita perlu letakkan mindset kita, kena nak set kita punya goal setting kita, target kita tuan-tuan, dengan 6 perkara yang mudah-mudahan untuk saya khususnya dan juga untuk kita semua, apa mungkin yang kita boleh buat. Pertama sekali tuan-tuan, saya nak ambil dengan hijrah tu sendiri, dengan apa tuan-tuan, dengan abjad H. Kita akan bincang H tu apa, I tu apa, J tu apa, R tu apa, A tu apa, H tu apa. Kan? H tu apa tuan-tuan? Yang pertama sekali, kita ini ialah kena buat suatu benda hanya kerana Allah. H pertama tuan-tuan, hanya kerana Allah. Tuan-tuan, kalau ikut logiknya, kita mungkin kalau macam saya tuan-tuan 30-an, 40-an, waktu ni tuan-tuan kita masih mencari-cari kat mana kita nak stay down, kita nak mau scouting. Sebab apa? Waktu ni kita agak muda lagi lah, walaupun tak muda mana. Biasanya tuan-tuan umur dah 50-an, ya wallah tuan-tuan, kat mana kita duduk itulah tempat kita, tak akan pindah-pindah lah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni, fakta ni ialah ketika mana diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, umur Nabi berapa tuan-tuan? 53 tahun. Selama mana Nabi berdakwah 13 tahun tuan-tuan. Umur ini 53 tahun, Nabi dah lebih pada separuh abad. Dekat-dekat pencen dah, cerita mudah dia. Dan Nabi diarahkan berhijrah daripada bumi asal, tempat Nabi membesar, tempat Nabi dilahirkan, tempat Nabi menghabiskan hampir separuh abad usia Nabi di bumi Mekah. Nak diarahkan pergi ke satu tempat yang tak tahu macam mana penerimaannya, ni bukan tempat Nabi, jauh pula tu, 400 lebih kilometer. Tapi tuan-tuan, hanya kerana Allah suruh. Tuan-tuan, Nabi pergi tak? Pergi tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita nak ambil apa? Kita nak ambil dari kehidupan kita, buatlah apa benda pun tuan-tuan mesti kerana Allah. Dan apa yang kita nak buat itu mesti sesuai dengan landasan syarak. Tuan-tuan, kenapa? Bila kita buat satu kerana Allah, melahirkan keikhlasan. Bila melahirkan keikhlasan, akan melahirkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh mudah tuan-tuan, kan? Kita minum air, ya? Ada orang minum air tuan-tuan 2-3 gelas tanpa diniat kerana Allah Subhanahu wa taala, jadi tak minum air walaupun hanya air masak tuan-tuan, jadi ibadah tak jadi ibadah. Tapi bila sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka dia menjadi ibadah. Tuan-tuan hadirin sekalian, tadi sebelum saya datang tuan-tuan, ada satu kami saya dekat office, kita punya antara second boss dekat saya punya tempat kerja saya tuan-tuan, dia cerita pernah satu hari dibawa kepada dia satu kes seorang pekerja yang dia punya attitude dia agak down sikit lah, ada tata tertib dia sikit lah. Jadi bila dia bawa kepada dia, apa masalah dia kata Ustazah, setiap kali saya datang ke office ni, saya ni lemah semangat, tak boleh nak buat kerja. Bukan tak nak buat kerja, tapi tak boleh nak buat kerja langsung. Dia kata tak apalah, hantar balik rumah, cuba amalkan istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar tuan-tuan, minta ampun kepada Allah. Cuba amalkan paling kurang 100 kali. Paling kurang berapa? 100 kali. Alhamdulillah tuan-tuan, lepas diamalkan, bos kepada dia punya department dia tu, dia cerita, Ustazah bagi apa, Ustazah ajar kat apa dia dulu. Lepas dia jumpa Ustazah, tak lama lepas tu dia amalkan, dia jadi baik, jadi pekerja yang disukai. Selama ni dia ada ke tak ada sama aja, orang tak nak kisah pun sebab attitude dia sangat teruk. Mana tuan-tuan, hanya sekadar istighfar yang orang rasa istighfar je kot. Tapi bila istighfar astaghfirullahalazim buat kerana Allah tuan-tuan, Allah bantu dia untuk jadi lebih baik.
Tentuan yang kedua, apa dia sebutkan tadi, yang pertama tadi hanya kerana Allah. Buatlah tentuan apa saja hanya kerana Allah. Pastikan apa yang kita buat itu mesti kerana Allah, dan kita buat itu mesti ikut apa yang agama kita suruh. Jangan saya sekadar aku mencuri kerana Allah, tak ideal lah tuan-tuan. Niat tu dah bagus dah, tapi perkara perbuatan tu tak betul, tak ideal juga. Saja aku merompak kerana Allah, tak boleh lah, kan? Yang kedua tuan-tuan, mestinya ialah pertama kali airnya ialah iman dan juga Islam. Ini kita nak buat perubahan, nak hijrah tuan-tuan. Iman kita, akidah kita. Hari ini orang tak, dia hanya hidup, dia nak minta dengan Allah. Aku ni Allah, aku nak supaya dimudahkan rezeki, dilapangkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik. Tapi iman dia, akidah dia tuan-tuan, agak tersasar. Apa dia contoh dia? Bawa satu benda dia tak ingat pun tentang soal dosa pahala. Tak apalah kot aku buat dosa ni, aku tak tutup aurat, tak apalah kot aku ambil riba, esok-esok boleh taubat, tapi minta rezeki dengan Allah. Ini tuan-tuan, iman orang macam ni macam mana agak-agak dia? Dan mesti kita buat satu benda tuan-tuan, kita ni mesti melakukan perubahan, ialah kita kena buat, kita ini ialah orang Muslim, patut bangga dengan Islam kita. Dia kena jadikan kita ini ialah orang Islam yang benar-benar mengamalkan Islam. Dari soal apa? Soal kita bekerja, soal kita bertindak, soal kita di mana-mana. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah. Ustaz, kan? Saya ni kerja pomen je. Mana ada nampak dari segi soal Islam, mana bukan macam ustaz dah memang ustaz, saya ni baru nak start. Kan? Tuan-tuan, kalau tak kerana orang pomen yang pandai repair kereta, kita ambil contoh mudah lah tuan-tuan kan. Agak-agak tuan-tuan, kereta kita yang kita bawa datang ke rumah Allah, pomen motor tuan-tuan kan, motor kalau kata rosak. Macam mana orang yang macam ni, dia nak pergi ke rumah Allah, nak cari nafkah, nak tunaikan tanggungjawab dia kepada anak isteri dia, kalau tak kerana kenderaan yang selesa. Tuan-tuan, pasti ada tangan-tangan orang-orang tenaga mahir yang macam ni yang bantu. Maka dia buat itu kerana Allah. Dia buat itu kerana akhir memudahkan orang untuk dekatkan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kerja baik sebagai seorang Muslim Islam yang sebenar. Tuan-tuan, yang ketiga apa dia? J ialah apa dia? J tuan-tuan ialah jauhi dosa, jauhi maksiat, jauhi segala kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini tuan-tuan, kalau kita bincang tentang soal aku nak supaya bertambah yang usia aku ni, kita nak soal apa ni? Soal keberkatan. Hari ini bukan soal cukup tak cukup. Hari ini bukan ada tak ada. Hari ini tuan-tuan soal keberkatan, dan kita rasa benda apa yang ada dengan kita rasa seronok, kita rasa nikmat, kita rasa dekatkan diri kita pada Allah. Ada orang tu punya duit banyak, minta maaf sebut, tapi tak menjadikan duit yang banyak itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini kena cek balik. Mungkin pertamanya ialah mungkin apa yang dia buat, kan? Kok banyak melakukan dosa, takut dia tak keluarkan zakat, banyak benda-benda syubhah yang dia ambil, dan tak ada langsung keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ada perkara dosa, ada maksiat yang dibuat. Kita cek dalam keluarga kita tuan-tuan sekalian. Bukan kita tak boleh sediakan apa yang untuk anak isteri kita, makan minum saya ingat tak ada masalah. Tapi kenapa ada anak-anak kita tuan-tuan yang mungkin wallahu alam minta maaf sebut agak keras sikit, kita minta sesuatu 3-4 kali nak kena suruh tuan-tuan. Sampai satu keadaan kena menjerit ke anak kita bawa nak kita buat. Kenapa kita tak ada perasaan mawaddah warahmah dalam keluarga kita? Tuan-tuan, mungkin kerana ada dosa kesilapan kita, wallahu alam, mungkin ada dosa isteri kita. So tuan-tuan, masuk tahun baru, perubahan kita nak buat ialah cuba sedaya mungkin untuk kita jauhi segala bentuk-bentuk maksiat, segala bentuk-bentuk kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, kalau nak cari kebahagiaan, nak cari keberkatan, kita jauhi maksiat, insya-Allah tuan-tuan, kita akan beroleh keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. R tuan-tuan, apa dia R yang keempat? Ialah apa dia? Kita rapatkan soft. Kita rapatkan hubungan kita. Bukan kira lelaki perempuan tak mazhab tuan-tuan, ialah hubungan kita kurangkan. Kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Yang mana mungkin kita silap, maafkanlah. Yang mana mungkin kita bersisih pendapat tentang yang sampai ke hujung nyawa, mungkin kita tak bersetuju dengan dia, maka tuan-tuan kita raikan pendapat dia, tetapi kita bersepakat benda yang kita setuju, bersepakat kita bersama benda yang kita boleh bersama. Dalam keadaan sama kita berbeza benda yang mungkin kita bersisihkan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini
Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW pertama dia ada dua perkara tentang yang Nabi buat tentang perpaduan ataupun tentang soal kekuatan orang Islam. Sebab hari ini kalau nak mendaulatkan Islam, kalau tak ada kekuatan masyarakat, tak ke mana. Sebab tu tuan-tuan, kenapa Nabi berhijrah? Antaranya ialah kerana Islam tak boleh ditegakkan, kerana orang Islam nak masuk Islam ditekan, dizalimi, dibunuh di muka. Apabila berhijrah ke bumi Yasrib, tuan-tuan, Nabi mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Nak ada kekuatan untuk mendaulatkan Islam. Kemudian tuan-tuan, Nabi apa? Nabi mempersaudarakan, Nabi mendamaikan Aus dan juga Khazraj, dua kaum bangsa Arab yang bertelagah, berperang tuan-tuan berpuluh-puluh tahun. Maka tertegaklah akhirnya negara Islam Madinah. Tuan-tuan, sebab tu jangan ambil kisah, jangan kita ambil mudah kalau bab nak bersatu padu. Sebab tu tuan-tuan, walaupun mungkin kita dengan kawan kita dengan satu puak dan satu puak yang lain mungkin takkan bersetuju, tapi kita lihat tak bersetuju kita tu atas urusan apa. Kalau tak bersetuju atas urusan syariat akidah, itu betul. Tapi kalau atas urusan keduniaan, urusan melibatkan kepentingan masyarakat dan sebagainya, tak apa. Kalau mungkin itu pendekatan yang kami setuju, aku terima, tapi aku tak nak buat. Dan pendekatan yang aku nak buat kau tak terima, tak apa, itu yang setuju. Tapi bab akidah kena bersama, bab syariat kena bersama. Sebab ini benda yang tidak boleh ada kompromi tentang soal A ataupun B ataupun C. Kalau A lah, tuan-tuan kena nampak bab tu. Baik, yang kelima A tuan-tuan ialah apa dia? Iaitu ialah amanah. Kan? Amanah dari segi soal tanggungjawab kita tuan-tuan. Hari ini kita masuk kepada tahun baru, masih ramai kita tuan-tuan di kalangan suami, di kalangan ibu, di kalangan ayah yang belum dapat tunaikan amanah dengan baik. Ada pekerja tuan-tuan yang diberikan segala kemudahan, fasiliti dan sebagainya, tapi belum lagi dapat melaksanakan kerja dia dengan baik. Amanah kita yang tanggungjawab kita, amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada alam dan juga sekitarnya tuan-tuan. Jangan kita hanya jaga amanah kita ketika mana kita dengan Allah sebanyak kita jaga. Kita jaga amanah kita dengan kawan kita, kita baik dengan jiran kita. Tapi amanah kita dengan alam, amanah kita dengan makhluk Allah yang lain, kita tak nak jaga tuan-tuan. Kita ambil apa tuan-tuan? Ialah perubahan kita sebutkan ialah apa kita? Ialah tentang soal kebersihan. Tuan-tuan, kami minta maaf sebut. Mungkin saya pernah kongsikan kat sini kot dulu tuan-tuan, balik raya baru ni, masa bulan 5 tu nak balik pada kampung saya kat Kedah, nak balik kat sini. Saya singgah dekat area Tapah tuan-tuan. Baru seminggu raya, baru habis puasa sebulan. Orang kita tuan-tuan ambil mudah buat sampah saja. Buang sampah berata pintu je. Sedangkan ada tong sampah yang disediakan. Mungkin dia fikir tak apa kot, ada majlis pemadaran, ada cleaner masa saya berhenti kat Petronas. Mungkin ada cleaner Petronas kot yang akan bersihkan. Kalau kita tak boleh buat perubahan yang paling simple, paling asas, untuk apa? Untuk jaga kebersihan. Agak-agak itu kita boleh ke berubah benda yang besar. Kalau bab perubahan, bab kecil, amanah kita kepada alam kita tak boleh jaga. Hadirin sekalian, dan juga yang akhir sekali tuan-tuan, ialah apa dia? Ialah kita pun tuan-tuan, apa pun yang kita buat, apa pun yang kita nak lakukan, apa pun yang kita rasa nak buat, kita tuan-tuan ialah hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Sebab tu dia menyimpulkan ataupun letakkan sebagai satu keadaan, apabila kita letakkan diri kita ini hamba Allah, inilah sebagai satu kata kunci ataupun sebagai satu cara untuk kita selamat kat dunia dan juga akhirat. Aku nak buat perkara ini, aku ada peluang. Tuan-tuan, kan pernah ada kes ni pun kita rasa semua dah sedia maklum bagaimana seorang pengarah satu jabatan kerajaan di Sabah, tuan-tuan, yang diseleweng tuan-tuan beratus juta. Tuan-tuan, bila terbongkar, SPRM itu pergi buat siasatan, bukan dalam bank tuan-tuan, beratus juta duit yang diragi, mana dia punya sumber dia. Bahkan di rumah dia tuan-tuan ada cash berjuta-juta. Kemudian ada satu kereta yang tak terfikir, kereta tu, kereta lama dia tu boleh ada kereta, boleh ada duit. Pun di situ berjuta-juta duit yang ada. Cuba bayangkan tu ketika mana dia nak buat perkara tu, dia meletakkan posisi dia adalah hamba Allah. Orang yang letakkan diri dia sebagai hamba Allah tuan-tuan, orang tak akan buat benda macam tu. Sebab apa? Sebab dia ambil kira tentang soal dosa pahala, soal syurga dan juga neraka. Jadi tuan-tuan, saya ingat kalau orang kita ni letakkan dia adalah hamba Allah, saya kira tuan-tuan, polis dia boleh tutup dah balai dia. Sebab apa? Tak ada jenayah.
Aku nak buat benda tak boleh, seandainya aku ni dapat dosa, kejap lagi ni aku mati dalam keadaan yang tidak baik, na'udzubillah. Nanti aku masuk neraka Allah. Aku ni kena ingat aku ni ialah hamba Allah. Maka orang yang hamba Allah, tuan-tuan, dia akan menyelamatkan diri dia di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, saya nak simpulkan juga ialah bila kita nak buat perubahan yang tadi tu, kita ini buat satu benda hanya yang pertama hanya kerana Allah. Yang kedua apa dia, iman dan juga Islam. Okay. Mantapkan iman kita, perkasakan keislaman kita. Jauhi maksiat, dosa, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, rapatkan saf kita. Yang lama dah kita bermusuh, tuan-tuan, maafkanlah. Kan yang ialah amanah. H tuan-tuan ialah kita ialah hamba Allah. Dan kita tanya apa perubahan yang kita nak buat? Adakah perubahan yang drastik? Nak bertukar 360 darjah? Tuan-tuan sekalian, kita ambil apa yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut apa? Inna ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amalan yang disukai oleh Allah. Tuan-tuan kan, kita buat perubahan mesti yang disukai oleh Allah. Apa dia, tuan-tuan? Adwamuha, benda yang boleh berterusan. Wa in qalla, sekalipun benda tu apa, tuan-tuan? Sekalipun benda tu sikit, benda tu mudah. Kan? Apa dia, tuan-tuan? Contoh mudah. Kita berjumpa orang, kan? Kita sebenarnya payah nak bagi salam. Tuan-tuan, bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum, kan? Ataupun kalau tidak salam kita menghulurkan tangan. Kan? Dan tuan-tuan sekalian, kalau itu yang pertama. Yang keduanya mungkin kita boleh buat perubahan, tuan-tuan, soal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau sebelum ini kita mungkin payah untuk baca Quran, mungkin tuan-tuan kita ambil lepas solat fardu dan sebagainya, kita baca 2-3 ayat Al-Quran. Dah satu benda yang baik. Mungkin kerana kesibukan kita, mungkin kerana busy kita sebagainya, itulah mungkin kadar yang kita boleh buat. Ini tuan-tuan benda yang paling Allah suka. Sebab apa? Kita rasa mudah, kita rasa ringan, kita rasa boleh buat. Hadirin yang dirahmati lagi di kasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu perubahan yang sikit dia lama-lama akan jadi bukit. Kan? Perubahan yang sikit, tuan-tuan, lama-lama jadi bukit. Kalau kita hanya sekadar nak berubah, tapi kita tidak ada tindakan, maka tuan-tuan sampai bila-bila pun kita tidak akan berubah. Ingatlah tuan-tuan sekalian, ketika mana kita banyak melakukan maksiat, dosa dan segala macam bentuk kemurkaan yang Allah berikan kepada kita, Allah masih lagi memberikan kita makan minum. Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat kesihatan. Masih lagi berikan kita segala-galanya. Maka tuan-tuan, amat tidak wajar ketika mana Allah berikan kita itu dan juga ini, dan Allah berikan kepada kita untuk kita masuk kepada tahun yang baru, tahun hijrah ini, maka tiba-tiba tidak ada apa-apa yang kita nak tambah baik nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, marilah kita ambil yang baru seminggu kita masuk tahun baru hijrah ini, baru 7 Muharram, untuk kita mula berfikir-fikir, kita mula bermuhasabah apa mungkin perkara yang kita boleh baik, semata-mata kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati pada tetamu Allah sekalian, mudah-mudahan ada sikit banyak manfaat yang boleh saya kongsikan. Yang baik itu sudah tentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang itu kelemahan saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, insya-Allah. Yang baik itu kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.